Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Razali Razman, penulis blog Risalah Lamu Niaga. Dalam video Lamu Niaga pertama ini, sebelum saya bercakap tentang kewangan dan pelaburan, saya nak sentuh sedikit tentang perkara paling asas yang kadang-kadang orang ramai terlepas pandang, iaitu penciptaan nilai. Apabila kita buat duit, tak semestinya kita mencipta nilai. Jika anda lihat di Facebook, WhatsApp group dan media sosial umumnya, ramai orang yang fokus pada buat duit. Tapi tak ramai yang ambil peduli sama ada dalam proses buat duit tersebut, adakah mereka mencipta nilai. Nilai yang saya maksudkan ialah sama ada nilai ekonomi, nilai sosial atau sebarang bentuk manfaat lain kepada masyarakat. Ada 3 senario yang wujud apabila kita buat duit. Pertama, kita buat duit dengan mencipta nilai. Kedua, buat duit tanpa nilai. Dan ketiga, buat duit dengan memusnahkan nilai. Buat duit dengan mencipta nilai. Yang pertama, kebanyakan orang terlibat dalam aktiviti sebegini. Contohnya, kerja makan gaji dalam kebanyakan syarikat yang menghasilkan produk dan perkhidmatan bermanfaat. Kedua, menjalankan atau melabur dalam perniagaan yang berguna. Contohnya, pengeluar bahan makanan, pakaian, perdagangan, perindustrian dan lain-lain. Ketiga, memberikan perkhidmatan kepada orang lain termasuk guru, accountant, peguam dan sebagainya. Dan juga aktiviti seperti membeli harta tanah dan menyewakannya, beli rumah lelong baik pulih dan menjualnya. Semua aktiviti ini adalah aktiviti buat duit dengan mencipta nilai. Bagaimana pula dengan buat duit tanpa nilai? Sebagai contoh, sebahagian besar daripada dagangan forex atau derivatif atau pelaburan emas ialah aktiviti buat duit tanpa nilai. Apabila kita berdagang dalam urus niaga seperti ini, ada satu pihak untung dan ada pihak lain yang rugi. Jika anda untung, mesti ada pihak lain yang mengalami kerugian. Inilah yang dinamakan zero sum game. Tiada produk dicipta atau perkhidmatan diberi atau tiada produk ditambah baik. Contoh kedua ialah aktiviti rent seeking. Saya pun tak pasti apa terjemahannya dalam bahasa Melayu. Tapi contohnya ialah apabila anda mendapatkan kontrak dan kemudian ada subkontrak tanpa menambah nilai atau membuat apa-apa kerja pun. Jadi tugas anda ialah untuk dapatkan kontrak tersebut dan kemudian subkontrak untuk untung atas angin. Ya. Itu adalah antara contoh buat duit tanpa nilai. Now, aktiviti buat duit tanpa nilai ini melibatkan transfer of wealth daripada satu pihak pada pihak lain tanpa menghasilkan produk, tanpa tambah nilai dan tanpa memberikan perkhidmatan yang bermanfaat. Setengah aktiviti seperti ini ialah halal di Malaysia. Contohnya dagangan derivatif tertentu. Jika anda terlibat, sekurang-kurangnya apabila anda untung, anda boleh laburkan untung anda tu dalam aktiviti lain yang menjana nilai. Dan yang ketiga ialah aktiviti buat duit dengan memusnahkan nilai. Contohnya, syarikat yang menghasilkan produk membahayakan kesihatan. Ada beberapa syarikat tersenarai yang terlibat dalam aktiviti seperti ini. Anda boleh cari sendiri. Ataupun jenayah seperti mencuri, rasuah dan sebagainya. Atau lagi satu contoh ialah skim cepat kaya dan skim mengharut lain, di mana akhirnya pelabur akan, di peringkat akhir pelabur akan rugi. Antaranya ada yang rugi hingga berjuta ringgit. Inilah aktiviti buat duit dengan memusnahkan nilai. Jadi kesimpulannya, ada banyak cara untuk buat duit dan bukan semua yang mencipta nilai ekonomi atau membawa manfaat. Sebaliknya, ada banyak cara juga untuk mencipta nilai, tetapi bukan semua yang akan buat duit untuk anda. Kita tidak boleh lupa dengan golongan yang cipta nilai tanpa sebarang ganjaran. Siapa golongan ini? Contohnya, ibu tak bekerja yang tidak dapat bekerja kerana mereka mahu menjaga dan membesarkan anak. Ini merupakan aktiviti sosial dan ekonomi yang bermanfaat. Mereka tak dapat duit tapi mencipta nilai yang besar. Ataupun golongan yang meluangkan masa mengajar tuition tanpa bayaran kepada murid-murid dari keluarga miskin yang memerlukan. Atau mereka yang melakukan pelbagai kerja sukarelawan lain seperti memberi makan kepada gelandangan atau memberikan khidmat percuma. Contohnya doktor yang memberikan khidmat percuma. Kita tabih hormat kepada golongan seperti ini. Duit mereka tak dapat tapi mereka menjana nilai yang hebat. Jadi kesimpulannya ialah apa yang ingin saya terangkan dalam
video pertama, tekankan dalam video pertama ini ialah kita patut fokus pada nilai. Bagi saya, kejayaan sebenar terletak pada usaha mencipta nilai yang lebih tinggi daripada pendapatan yang kita terima. Apabila nilai yang dicipta lebih tinggi daripada ganjaran, saya percaya kita akan menambahkan peluang kita untuk berjaya. Kalau tidak di dunia, mungkin di akhirat kelak.